والصلاة ระบบ والسلام กำลังบัน على ทึกการประ أشرف ชุมนี้อยู่ سبحانك اللهم وبحمدك إنك أنت وتب علينا إنك أنت ونجاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلى الناس رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ زد لنا في الدارين. Sekian. Dan yang kedua daripada rukun sembahyang itu takbiratul ihram. Iaitu takbiratul ihram melafazkan dengan Allahu Akbar. Kerana sabda Nabi SAW. Ini dalil yang menunjuk di atas bahwasanya takbiratul ihram itu satu rukun daripada beberapa rukun sembahyang. Dalil dianya ialah sabda Nabi SAW, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya bermula tahrim sembahyang itu takbir dan tahlil itu memberi salam. Tahrim sembahyang itu ialah takbir, tahlilnya itu memberi salam. Dan lagi sabda Nabi SAW, idza kumta ila salati fakabbir. Artinya apabila berdiri engkau kepada sembahyang, apabila kita nak mulai sembahyang tu fakabbir, maka takbir olehmu. Ini hadis yang kedua. Idza kumta ila salati fakabbir. Ini daripada hadis yang panjang. Nabi ajar kepada seorang yang sembahyang tak betul. Dalam ceritanya musi'us salat. Maka Nabi ajar katanya apabila mu nak sembahyang tu takbir. Tengok dia katanya maka dinamakan takbir itu tahrim. Maka dinama takbir itu takbir yang pertama, takbir yang kita nak niat tu, takbir itu panggil takbir tahrim, artinya ihram, artinya tahrim makna sama. Kerana bahawasanya ia takbir mengharamkan barang yang halal dulu daripada mengharamkan barang yang halal dahulu. Dulu daripada. Nak kena tambah tu. Dulu daripada takbir. Dulu daripada takbir. Akan segala yang membatalkan sembahyang. Pasal dinamakan takbiratul ihram atau takbir at-tahrim. Kerana dengan sebab kita takbir
dia mengharamkan takbir kita itu mengharamkan di atas kita barang yang halal yang harus kita buat, yang halal yang harus kita buat sebelum pada takbir. Haram apa dia? Mengharam segala ini akan segala yang membatalkan sembahyang. Jadi dulu belum pada kita nak mulai takbir bercakap boleh, nak bercakap nak berjalan boleh, nak makan boleh, nak minum pun boleh, nak bergurau pun boleh. Tetapi dengan sebab kita takbir itu makan haram, minum haram, perbuatan yang banyak adalah haram. Itu sebab tu dikatanya takbiratul ihram, mengharamkan. Jadi maknanya nak jadi halal balik tu ialah taslim. Tahliluha at-taslim. Nak jadi halal balik makan, minum dan sebagainya, itu dengan secara kita beri salam. Kalau nak banding seperti umrah, seperti haji. Kita niat ihram, ihram tu mana sama ada di sini, kita niat ihram mengharamkan. Yang sebelum pada kita perkara-perkara yang mufasid akan haji itu diharamkan. Tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh pakai benda yang bau wangi, tak boleh nak jimuk, tak boleh nak kahwin, tak boleh nak memburukan binatang. Apabila kita mulai niat ihram. Maka apabila selepas pada kita tawaf syi'ir dan cukur, maka jadi tahallul. Jadi tahallul maknanya halal balik. Maka di dalam sembahyang pun begitu, ada ihram, ada tahlil. Jadi haram dia tu haram benda yang haram makan, haram minum, haram perbuatan yang banyak apabila kita takbiratul ihram. Maka tahallul dianya ialah memberi salam. Sama di dalam haji, niat ihram tu ialah mengharamkan benda yang memfasidkan haji dan umrah. Maka apabila kita tahallul tu makna bagi jadi halal balik. Maka sini dalam sembahyang ni dengan secara memberi salam. Dalam hajinya kita ihram, tahlil dianya ialah tawaf syi'ir cukur. Itulah sebab tu dinamo katanya takbiratul ihram. Tengok sekali lagi dia katanya kerana bahwasanya ia takbir ini mengharamkan barang yang halal dulu daripada takbir. Segala yang membatalkan sembahyang. Haram kita buat segala perkara yang membatalkan sembahyang. Maka hikmat dimulai sembahyang dengan Allahu Akbar. Kenapa tak mulai dengan yang lain? Dimulaikan dengan takbiratul ihram, dengan takbir. Katanya maka hikmat dimulai sembahyang dengan Allahu Akbar supaya menghadir oleh orang yang sembahyang itu akan kebesaran Tuhan yang ia berkhidmat akan dia. Jadi digunakan dengan lafaz Allahu Akbar, lafaz takbir untuk jadi permulaan sembahyang. Supaya menghadir oleh orang yang sembahyang itu akan kebesaran. Menghadir yakni teringat di dalam hati. Menghadir yakni teringat di dalam hati. Supaya dia teringat di dalam hati. Supaya orang sembahyang itu teringat di dalam hati akan kebesaran Tuhan. Sebab Allah Maha Besar. Teringat di dalam hati
akan kebesaran Tuhan yang Tuhan tu yang ia orang sembahyang berkhidmat akan dia, beribadat. Berkhidmat akan dia, beribadat akan dia, akan Tuhan. Supaya sempurna khusyuk dan khudu'. Supaya sepenuh khusyuk kita orang sembahyang dan khudu' orang yang sembahyang. Khusyuk, tenang hati, dan khudu' merendahkan diri terhadap Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dituntut pada segala takbir intiqalat akan takbir supaya kekal hebat. Supaya kekal hebat dan khusyuk segala sembahyangnya. Jadi hikmat dianya ialah supaya mahadir oleh orang sembahyang, mana teringat di dalam hati orang sembahyang akan kebesaran Tuhan yang mana kita berkhidmat kepada dia, kita berhadap kepada dia, beribadat kepada dia. Supaya sempurna sifat khusyuk kita di dalam sembahyang dan khudu' kita di dalam sembahyang. Maka sebab itulah dituntut pada segala takbir intiqalat. Apabila kita nak pindah satu rukun kepada satu rukun, pada ghalibnya disuruh kita takbir juga. Nak rakaat takbir, nak sujud takbir, nak bangun duduk pun takbir, nak bangun berdiri pun kita takbir. Supaya kekal hebat. Hebat mana gerun kepada Allah dan khusyuk hati kita. Segala sembahyang maknanya keseluruhan sembahyang mulai awal sampai akhir. Bagi dok tengok kebesaran Allah. Sudah baca Fatihah, baca surah nak rakaat, Allahu Akbar. Ingat pula katanya Tuhan Maha Besar. Sudah i'tidal nak sujud pun Allahu Akbar. Untuk nak teringat kebesaran Allah. Dan dengan dia sempurna sembahyang. Dan dengan dia, dengan khusyuk dan khudu' dan sempurna sembahyang. Dan dengan sebab kita sembahyang dengan khusyuk dan khudu' itu sembahyang kita jadi sempurna. Sembahyang yang sempurna kerana ruh sembahyang itu khusyuk dan khudu'. Kerana ruh bagi sembahyang itu khusyuk dan khudu'. Dengan maknanya itu ruh sembahyang itu ada di khusyuk dan khudu'. Kalau tidak ada sembahyang, tidak ada khusyuk dan khudu', maka seolah katanya benda yang tidak ada ruh, maka tidak berfaedah. Tidak berfaedah seperti kayu, seperti kayu begitu. Tidak ada kita nak buat bincangan dengan dia pun tak boleh. Seperti kayu batunya begitu. Jadi sembahyang nak jadi sepenuh tak dapat tidak. Kena ada khusyuk dan khudu'. Yang mana kedua-dua tu ialah seolah kata ruh bagi jiwa, bagi diri sembahyang. Maka dengan sebab itulah disuruh kita mengucap dengan kata Allahu Akbar. Ucapan katanya Allah Maha Besar. Apabila katanya Allah Maha Besar, di dalam hati kita tu sedar bahasanya kita nak menghadapkan siapa. Kita nak menghadapkan siapa? Nak menghadapkan Tuhan yang mempunyai kebesaran, maka lalu datang khudu' dan khusyuk di dalam hati kita. Sebab itulah hikmat Allah Ta'ala disuruhkan kita memulai dengan takbir dan mengekalkan ucapan takbir sehingga sampai akhir sembahyang. Habis.
Syahdan wajib pada segala takbir itu lafaz Allahu Akbar. Atas orang yang kuasa menyebut dia. Menyebut. Syahdan wajib pada wajib pada takbir itu lafaz Allahu Akbar. Tak boleh ubah kepada perkataan lain. Tak boleh nak ubah, nak ganti dengan perkataan lain. Ar-Rahmanu Akbar masalan. Atau nak kata dengan bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tak boleh. Tak boleh. Wajib tu atas orang yang kuasa menyebutkan dia kan Allahu Akbar. Jadi maknanya siapa-siapa saja yang kuasa menyebut akan perkataan Allahu Akbar, maka wajib di atas dia menyebut. Tak boleh nak ganti dengan perkataan yang lain. Tak boleh nak ganti dengan perkataan yang lain walaupun makna sama dengan dia sekalipun tak boleh nak ganti. Kenapa begitu? Kerana mengikut bagi Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya Nabi tidak takbiratul ihram melainkan dengan lafaz Allahu Akbar. Nabi tak guna kalimah lain, tak guna lafaz lain. Maka kita nak mengikut dia, maka ditentukan sebab Nabi tak pernah guna lafaz yang lain daripada Allahu Akbar, tak pernah guna, maka itu menunjuk katanya mesti kena guna lafaz ni saja. Mesti kena guna perkataan Allahu Akbar sahaja. Tak boleh digantikan dengan yang lain. Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah guna dengan perkataan yang lain. Serta bersabda Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tambah lagi pulanya, Nabi ada sabda katanya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya perbuat olehmu akan sembahyang. Kita kerjakan sembahyang, tunaikan sembahyang seperti barang kamu lihat akan daku sembahyang. Dikanak lihat ini mengetahui. Seperti barang yang kamu lihat, yakni kamu ketahui aku sembahyang. Jadi kita tahu Nabi sembahyang macam mana, maka macam itulah kita buatnya. Maka Nabi, mengikut ketahuan kitanya, Nabi tak pernah guna perkataan yang lain, lafaz yang lain daripada lafaz Allahu Akbar. Maka mesti kita ikut cara dia. Maka tiada memadai Allahu Kabirun. Allahu Kabir. Walaupun makna tu berdekatan sekalipun. Makna tu sama sekalipun. Ada bertekah sikit-sikit saja. Sebab kalau katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kata Allah Kabirun, Allah sentiasa besar. Maknanya begitu, lebih kurangnya begitu. Tidak memadai. Dan Ar-Rahmanu Akbar, walaupun kita katanya Ar-Rahman tu pun nama Allah juga. Ar-Rahman tu pun nama Allah juga, tetapi tak boleh kita nak salin ganti, tak boleh. Dan Allahu Ajallu. Ajallu makna maha besar juga. Dan Allahu A'zamu. A'zamu pun makna maha besar juga. Itu makna katanya kalau lafaz makna sama sekalipun, makna berdekatan atau makna sama sekalipun, tak boleh kita nak tukar ganti. Mesti kena datang simpan di atas yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita simpankan di atas yang warid daripada Nabi
mesti kita simpankan yang dibuat dikata oleh Nabi SAW ialah tertentu dengan lafaz Allahu Akbar. Dan tiada memberi mudarat oleh lebih oleh lebih barang yang tiada menegahkan nama takbir jikalau sedikit. Dan tiada memberi mudarat, maknanya sah. Tak mengapa, lebih maknanya tambahlah. Lebih yakni tambah barang yang tiada menegahkan, tiada menafikan, tiada menegahkan nama takbir. Jadi kalau ada tambahan, jikalau sedikit, kita tambah sedikit-sedikit, dan tambahan itu masih tidak memalingkan daripada panggilan takbir. Maknanya tidak menegah, tidak menafikan panggilan takbir lagi. Lagi pulanya tambahan itu adalah sedikit, tak banyak. Seperti Allahul Akbar, tambah alif lam. Tambah alif lam. Artinya Allahul Jalilu Akbar. Dan Allahu Azza wa Jalla Akbar. Dan Allahu Akbaru min kulli syai'. Atau katanya Allahu huwa akbar. Maka tambahan yang sedikit macam ni tidak menegahkan daripada panggilan takbir. Tambahan yang tersebut yang sedikit itu tidak apa dia? Tidak menegahkan daripada panggilan nama takbir. Masih dipanggil kata takbir lagi, tidak menafikan akan takbir. Maka tidak memberi mudarat. Mana takbir dengan perkataan begitu sah. Sembahyang dia tu sah, takbiratul ihram tu jadi. Tetapi khilaful aula. Kita tambah tu walaupun tidak memberi mudarat, tetapi khilaful aula. Kerana khilaf ulama pada sahnya. Setengah ulama kata tidak sah. Tapi dalam yang muktamad dalam mazhab kitanya, tidak memberi mudarat. Maka jadi maknanya sebab tilik kepada perbuatan Nabi tidak guna sekadar itu saja. Allahu Akbar, sebanyak itu saja. Yang lain tak pernah dikata. Maka kita simpan di atas sekadar yang warid daripada Nabi SAW. Tetapi tiada memadai Allahu ya akbaru. Tambah ya pada maknanya Allah itu wahai maha besar. Tak boleh. Atau Allahu ya rahmanu akbar. Atau Allahu akbar. Artinya akbarullahu. Tak boleh. Tapi kalau tilik kepada kaedah tu betul, tak salah. Akbarullahu, tilik pada kaedah tu tak salah, tapi tak datang warid daripada Nabi. Artinya Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata begitu. Maknanya takbir walaupun tilik kepada makna tu tak mengapalah. Comellah. Kepada itu puji kepada Allah. Allahu bermula Allah itu Tuhan yang tiada ada Tuhan melainkan ia. Al-Maliku, dia yang memiliki segala-gala. Al-Quddus yang maha suci.
Kalau tilik kepada makna tu memujikan kepada Allah. Tetapi di sini bukan tempat kita memuji. Allahu Rabbul Alamin Akbaru. Tak boleh. Walaupun kata eloklah kita puji, nak puji tu di tempat lain. Di sini pada masa takbir tu bukan tempat kita memujikan Allah. Sebut Allahu Akbar betul-betul. Kerana maka sini tak memadai kerana bahawasanya tiada dinamakan kerana bahawasanya perkataan yang disebut Allahu ya Akbar, Allahu ya Rahmanu Akbar. Hingga akhir itu tiada dinamakan takbir. Itu tak dinamakan takbir. Maka disuruh kita takbir apabila kita baca tak jadi takbir. Disuruh kita mengucap takbir apabila kita kata tak jadi takbir, maka tidak memadai. Itu sekiranya kalau dia kuasa menyebutkan kataan Allahu Akbar. Dan wajib atas orang yang bisu tak kala takbiratul ihram bahawa menggerakkan ia akan lidahnya dan dua bibirnya dengan sedapat-dapatnya. Sedapat-dapat, sekodat boleh. Sekodat dia mampu. Sekodat dia boleh, sekodat dia mampu, mesti kena buat. Dan wajib atas orang yang bisu, ni kita kena bagi tahu kat dia lah. Tak kala takbiratul ihram, ketika dia takbiratul ihram, wajib orang bisu kena buat macam mana? Bersuara mengucap dengan Allahu Akbar memang dah tak boleh sebab dia bisu. Tetapi yang dia mampu buatnya ialah menggerakkan lidah dan menggerakkan dua bibir mulut macam kita kata Allahu Akbar. Kita orang tak bisu, kita nak mengucap takbir, kita gerak lidah macam mana, bibir mulut kita gerak macam mana, kita nak bagi suruh dia buat begitu. Walaupun dia tak bunyi suara lah, tak keluar lafaz Allahu Akbar, tak berbunyi lah. Tak jadi kata lah, tetapi kena buat macam kita orang tak bisu buat. Allahu, lidah naik ke langit kan. Allahu, hu tu bibir mulut buat muncul sikit. Akbar, kena buat begitu. Dengan sedapat-dapatnya, sekadar dia boleh buat, kena buat. Bermula, jadi maknanya akad tangan tu bukan dia takbiratul ihram. Satu lagi nak bagi tahu, akad tangan tu itu bukan dia takbiratul ihram. Bukan dia takbir. Takbir tu ialah perkataan, ucapan, melafazkan dengan perkataan Allahu Akbar. Akad tangan tu bukan dia. Bukan dia takbir. Bahkan perkara yang disunat buat ketika kita mengucap takbir. Bukan tak masuk di dalam pengertian takbir. Maknanya orang bisu, dia akad tangan tu kalau tak membuat menggerakkan mulut dan lidah, bibir mulut dan lidah tak memadai. Akad tangan saja. Akad tangan tu bukan dia takbir. Bermula jumlah syarat syin. Bermula jumlah syarat takbiratul ihram itu seperti barang yang disebut oleh khatib pada syarah Abi Syuja'. Syarat semuanya 15 syarat. Syarat bagi nak sah takbiratul ihram tu ada 15 syarat mengikut yang disebut oleh khatib Asy-Syarbini pada syarah matan Abi Syuja', terkenal dengan kitab Al-Iqna'. Syarah khatib Syarbini bagi matan Abi Syuja', termasyhur dengan kitab Al-Iqna'.
ada sebutnya 15 syarat. Dia bukan nak khatib tu bukan nama dia tu. Khatib tu bukan nama dia. Bukan dipanggil khatib kepada dia sebab dia jadi tok khatib. Dia jadi khatib di Masjid Azhar. Dengan sebab dia jadi khatib pada Masjid Azhar, Masjid Azhar yang sekarang, dengan sebab dia tu dilatih jadi khatib pada di Masjid Azhar, lalu tu digelar pada dipanggil pada dianya khatib. Khatib Asy-Syarbi ni. Nama dianya Muhammad. Nama dia Muhammad. Gelaran dia ni khatib. Biasalah kalau orang jadi khatib kita panggil khatib. Kalau orang jadi imam kita panggil imam kat dia. Kalau orang tu jadi Bilal kita panggil Bilal kat dia. Mengikut dalam kitab Iqna' ada 15 syarat bagi nak sah takbir. Mana dia bahawa jatuh takbir itu kemudian daripada sempurna berdiri pada sembahyang fardu. Sempurna berdiri yakni bagi orang yang kuasa berdiri pada sembahyang fardu. Jadi maknanya kena berdiri itu dah sepenuh berdiri baru kita mulai takbir. Dengan maknanya tidak memadai kita berdiri, kita sekarang kita duduk masalan. Kita tunggu-tunggu orang qomat. Masalan, apa tu, apabila kita nak solat sambilan bangun, sambilan kita sekarang kita duduk, sambilan kita berdiri, sambilan kita bangun, sambilan kita takbir. Maka jadi mulai itu Allah sambilan bangun. Maka tak memadai. Kena takbir dalam masa berdiri yang sempurna. Maknanya takbir di dalam masa berdiri. Dalam ketika berdiri. Satu. Lepas tu kalau orang semuanya duduk, sempurna duduk. Begitulah. Dan lagi dengan bahasa Arab. Dan lagi dengan bahasa Arab, tak boleh nak terjemuh dengan mana-mana bahasa sekalipun tak memadai. Allah Maha Besar. Tak boleh begitu. Tapi tak boleh nak guna bahasa lain, mesti kena guna bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab. Dengan ucapan takbir dengan bahasa Arab tu dia kuasa. Biasanya orang kita kuasa. Bagi orang yang kuasa ucap takbir dengan bahasa Arab, maka tak boleh diterjemahkan. Mesti kena guna bahasa Arab. Dia tak sama dengan akad nikah. Tak sama dengan akad nikah. Tak sama dengan kita niat. Niat tu tak payah kita sebut bahasa Arab, kita sebut bahasa Melayu pun boleh. Adapun ucapan takbir tak boleh nak sebut dengan bahasa lain, mesti kena guna bahasa Arab. Itu satu syarat pula. Dan bagi orang yang kuasa dengan dia. Dengan maknanya kalau tak kuasa nak sebutkan takbir dengan bahasa Arab, maka boleh nak terjemah kepada bahasa yang dia kuasa nak sebut. Lagi dengan lafaz jalalah dan lafaz akbar. Ni syarat lain pula. Takbir itu mesti kena guna lafaz jalalah ialah lafaz Allah. Lafaz jalalah ialah lafaz Allah. Dan akbar, dan mesti kena guna lafaz akbar. Ajal tak boleh, a'zam pun tak boleh, kabir pun tak boleh. Kena guna lafaz jalalah, lafaz Allah. Maknanya kena guna nama Allah itu, nama Tuhan itu Allah. Tak boleh guna nama
yang lain daripada nama Allah, nak guna nama dia satu lagi Ar-Rahman atau satu lagi Ar-Rahim, tidak memadai. Satu syarat, lagi mendahulukan lafaz jalalah atas akbar. Maknanya kena sebut lafaz Allah dulu daripada lafaz akbar. Jangan akas, jangan balik. Akbarullah tidak memadai. Allahu akbar. Ikut tertib dia. Lagi ketiadaan mad pada hamzah Allah. Jangan kita panjangkan hamzah pada Allah. Hamzah Allah. Adapun lam tu bolehlah. Allah. Itu bolehlah. Jangan lebih pada 14. Jangan lebih pada 14 harakat. Dah. Adapun A tu jangan panjang. Kalau panjang tak jadi. Tidak sah. Tidak memadai. Allah. Tak boleh jadi dua kali jadi hamzah alif. Kalau Allah jadi hamzah fathah alif sakin. Maka itu menambahkan, tak boleh. Lagi ketiadaan madkan ba akbar. Sebab mengubahkan makna. Akbar, akbar. Itu pun tak boleh juga. Tak memadai. Satu syarat. Dan lagi jangan ditasydidkan ba akbar. Akbar, akbar. Ba pun jangan tasydid. Kaf tu pun jangan tasydid. Setengah tu Allahu akbar, akbar. Akbar. Artinya akbar. Itu tak memadai. Akbar pun tak boleh. Akbar pun tak boleh. Dan jangan dilebihkan waw yang sakin. Dan jangan dilebih, ini ditambah. Dilebih yang ini ditambah. Dan jangan dilebih ditambahkan waw yang sakin. Macam mana? Allahu akbar. Tambah waw yang sakin. Jadi hu ak. Kan? Kita kalau tambah waw jadi Allahu. Begitu tak boleh. Atau berbaris antara Allah dan akbar. Atau waw tu waw yang berbaris. Allahu wa akbar. Tu kalau waw sakin Allahu akbar. Begitu. Kalau tambah waw yang sakin yang tidak mempunyai baris, maknanya Allahu akbar. Begitu. Kalau waw yang sakin tu jadi tulisannya waw bersambung dengan ha. Waw bersambung dengan ha. Jadi Allahu akbar. Jangan tambah. Atau waw yang ada baris fathah. Dah Allahu wa akbar. Tu pun tak boleh. Kalau waw fathah dia tulis asingkan dengan ha. Tak boleh. Dan juga nak kata Allahumma pun tak boleh.
Allahumma salli, macam kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma akbaru. Itu pun tak boleh juga. Sebab Allahumma tu asal dianya ya Allahu. Jadi tambahan juga. Tidak memadai. Dan lagi jangan dilebih waw, yakni ditambahkan waw. Dan lagi jangan dilebih ditambah dia lebih dan tambah tu satu kali satu benda dalam bahasa Arab. Ziyadah bahasa Melayu ziyadah tu tengok ada kita ada kala pakai makna tambah, ada pakai makna lebih. Dia satu makna. Sebab kalau kita tak tambah, tak lebih kan. Kalau kita tak tambah, tak lebih. Begitu. Tengok. Lagi jangan dilebih waw pada Allah. Maknanya jangan kita tambahkan waw sebelum pada lafaz Allah. Jangan kita tambahkan waw sebelum pada lafaz Allah. Wallahu. Tak boleh. Seperti dikatanya wallahu akbaru. Nak ikut wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang tu tak mengapalah, bukan takbiratul ihram. Nak kata wallahu akbaru macam kita kata wallahu a'lam. Tak boleh. Seterusnya, lagi jangan beranti antara dua kalimah yang panjang. Alhamdulillah. Dan lagi jangan berhenti wakaf. Bahasa Arab kata wakaf. Jangan berhenti, jangan wakaf antara dua kalimah. Kalimah Allah dan kalimah akbar. Tapi yang kata jangan tu wakaf yang panjang. Allah diam, naik balik. Akbar. Tu jangan wakaf yang panjang sebab jadi putus. Allah. Diam sekejap. Jadi panjang jugalah pada uruf katanya panjang. Lepas tu naik akbar. Itu tak memadai. Lepas tu panjang tu itu terpulang kepada uruf. Macam kalau macam gini, kalau kita nak order nasi ke masalah, orang tanya pakcik nak makan apa? Kita pun jawab, saya nak nasi. Lepas tu berhenti di situ. Saya nak nasi. Berhenti lama. Lepas tu goreng, baru sebut goreng di belakang. Lepas tu berhenti lama. Maknanya jadi putus. Orang katanya, kenapa lama sangat berhenti? Tu dah pada urufnya jadi putus. Berhenti yang panjang. Jangan berhenti, jangan wakaf antara dua kalimah yang panjang. Tetapi jika sedikit wakaf, tiada mengapa. Allah Akbar. Berhenti juga sekejap. Macam kita buat saktah. Tapi ini bukan saktah lah, wakaf. Saktah pun sama juga. Kalau sedikit tu tak mengapa. Begitulah beberapa syarat bagi nak sah takbiratul ihram. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kata dan lagi bahawa didengar akan dirinya sekalian hurufnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina